sebelum kita masuk ke bahagian kesimpulan, beberapa komen daripada pembaca ingin kita saksikan. Daripada Tok Ngah, katanya bahasa mudahnya kalau duduk dengan kaki lago, kaki lepak karaoke, lepak kedai kopi main dam, dah haraplah nak dapat jalan atau nak kena guru tarikat sebenar. Tapi kalau duduk di tempat yang elok, kawan dengan orang yang elok, insyaAllah rezeki akan jumpa dengan guru yang betul. Dan daripada Walidah FT, tarikat bukan setakat zikrullah tapi menegakkan sistem hidup bersyariat. Dan daripada Wahab Razif, bukan lagi menjelang akhir zaman, tapi kita sudah pun berada di pertengahan akhir zaman. Baik, dan sekarang ni jam sudah menunjukkan pukul 11.03 malam. Jadi kita buka kepada para panel seminit dua, bermula dengan Prof. Abdul Manam untuk mengulas, memberi kesimpulan tentang tajuk hari ini, tarikat rahsia pemimpin untuk lebih kuat dalam masyarakat. Silakan. Tarikat ni secara mudahnya dia dapat disimpulkan dia merupakan suatu sistem yang tersusunlah untuk manusia menghayati agamanya. Jadi dari aspek akidahnya, dari aspek fiqahnya dan juga akhlaknya tu. Jadi sistem tu dia akan meningkatkan dari segi tahap penghayatan. Kalau akidah menjadi lebih kukuh, kalau pengamalan fiqh menjadi lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih hati-hati, aspek akhlaknya semakin timbul, semakin terselah akhlak yang baik. Itu dapat saya simpulkan tentang konsep tarikat tu. Cuma berkait dengan persoalan yang dimukakan tadi tu satu saja, iaitu bila ada orang antara audiens tadi tu yang menyatakan bahawa tarikat ni bukan sekadar zikrullah tapi dia merupakan penghayatan agama secara menyeluruhnya tu, lebih kurang begitulah. Memang betul sekali, itu tidak dinafikan lah. Sekalipun tarikat ni memberikan keutamaan kepada zikir, tapi bukan itu semata-mata. Zikir tu alat dia, alat untuk mencapai sesuatu. Dia macam kereta lah. Kalau kereta ni nak suruh berfungsi semua benda tu, dia mula dengan minyak dia tu. Mula minyak, enjin jalan melek, maka lampu pun nyala lah. Lepas tu wiper pun gerak lah, kereta pun berjalan lah, horn pun bunyi lah, dan macam-macam lagi lah. Jadi dia macam tu juga. Zikir ni, tarikat bukanlah zikir, tetapi bukanlah zikir semata-mata, tapi dia sangat penting dalam tarikat tu kerana dia akan menjadikan banyak perkara lagi berfungsi dengan baik. Itulah yang dapat saya simpulkan secara ringkas lah. Dan bagaimana pandangan kesimpulan daripada Dr. Abdullah? Silakan. Terima kasih. Jadi secara ringkasnya beginilah. Kita dah lihat bahawa hakikatnya tariqah ini adalah satu perkara yang tidak asing di dalam disiplin Islam, tetapi akhir-akhir ini menjadi asing kerana ada faktor-faktor tertentu lah yang kita sebutkan tadi. Cuma kita sebagai orang awam ni, kita kena banyak bersangka baik dengan para ulama. Itu bagi saya tu paling penting sekali lah. Kalau kita tidak faham, jangan kita cepat menghukum. Kita tak pernah dengar apa itu nama-nama tariqah, dan kita tak pernah, mungkin kita tak tahu apa kitab-kitab tariqah contohnya lah. Tapi jangan cepat-cepat kita menghukum ataupun jangan cepat-cepat kita menolak dan menyalahkan. Jangan begitu. Kita kena sangka baik bahawa para ulama sebenarnya jauh lebih faham agama dengan kita, jauh lebih nak ikut Al-Quran dan Sunnah lebih daripada kita. Bahkan mereka mengikutnya secara zahir dan batin. Jadi jangan kita sebagai masyarakat awam jangan terlalu tergesa-gesa untuk menolak dan sebagainya. Kita banyakkan bersangka baik dengan para ulama, bersangka baik dengan para ulama tariqat tasawuf ni. Dan mereka adalah tok-tok guru kita juga, ulama-ulama yang dengannya sampainya agama Islam pada kita. Dan kita di tanah Melayu ni manhaj tariqah umumnya adalah manhaj tariqah Imam Ghazali. Ilmu tasawufnya begitu, tariqahnya begitu. Maka alhamdulillah kita ada panduan yang umum. Mungkin panduan yang khusus tu perlukan apa kita panggil tarbiyah secara khusus. Tapi sangka baiklah, banyak-banyak sangka baik dengan para ulama. Jauhkan diri daripada golongan yang mencela, mencaci ulama. Jauhkan diri sejauh-jauhnya. Lagi moga-moga Allah SWT akan bukakan sedikit pintu kefahaman. Kerana adab kita tu, insya-Allah akan jadi pintu kita lah. Jalan kita untuk pergi meniti perjalanan para ulama, insya-Allah. Itulah pesan saya.
Baik, dan yang terakhir kita buka kepada Tuan Guru untuk memberi kesimpulan bagi tajuk hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kesimpulan nak buat lebih kurang macam ni lah. Pasal tarikat ni, dia lah sebenarnya satu bab untuk islah qalbi, nak baikkan hati. Hati kita nak baik ada dua tempat yang besar dia. Apa dia? Nak kasih Allah, kasih Nabi SAW. Kasih Allah ni, kita kalau ikut dengan Allah Ta'ala ni isyarat Al-Quran, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang ada iman ni sepatutnya dia sangat kasih dengan Allah Ta'ala. Pasal kalau orang bagi RM10, lagi kita seronok kan, bagi RM10,000, Allah bagi kita tak ada angka nak boleh sebut apa. Dia bagi nyawa apa, mana ada kedai yang jual. Sepatutnya mesti asyaddu hubban lillah. Pun jalan dia nak pergi tu macam mana? Jalan nak perlu. Dia tak dapat tidak, tu yang terasnya ilmu tauhid dengan perjalanan syariat yang perlu dibuat taat bersama dengan macam mana nak bagi hadir hati. Itu adalah islah qalbi yang pertama atau istilahnya ma'rifatullah. Dan cuma kita kadang kita mengasingkan dia. Ni tauhid, ni fiqh tu tahu. Memang pengasingan tu ada. Tapi sebenarnya dia 3 in 1 kalau nak sebut tu lah. Yang 3 serangkai tu, bahasa orang tua kita dulu. Pasal dia kalau tengok ilmunya memang pengasingan tapi sebenarnya duduk sekali. Cuma kalau kita tak ada, kita akan faham yang fiqh saja, tak ada tasawuf tak ada. Semayang jasad aja. Qalbi tak hadir langsung. Tak pernah belajar pula macam mana nak hadir hati. Tak pernah belajar pula nak faham la ilaha illallah, nak faham Allah macam mana nak rasa kerdil diri. Tak pernah belajar. Jadi yang tu yang rasa asing, yang ni pelik, padahal kita yang pelik. Padahal kita tak dapat pengajian yang sempurna. Yang tu yang pertama lah. Yang kedua adalah dengan Muhammad SAW. Macam mana supaya nak boleh kasih. Pasal dia adalah yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Dia yang mengajarkan kita supaya macam mana kita punya perjalanan hidup ni, bab ibadatnya, muamalatnya, syariatnya, adabnya, akhlaknya, macam mana peraturan hidup kita sekalian ni mesti nak sampai ke Allah Ta'ala, tapi mesti tunjuk ajar berdasarkan syariat yang telah diajar oleh Nabi SAW. Bersama dengan tu kasih sangat Rasulullah pasal apa? Pasal dia seabdul makhluk. Yang dia rahmatan lil alamin. Kalau tak kerana dia, tak ada apa kita. Kita dapat sembahyang jemaah, dapat itu qadar Ramadan apa, dapat Idul Adha, Idul Fitri. Tak ada lain kerana kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tarikat ni sebenarnya nak ke sana untuk ke Allah Ta'ala dan juga nak dapat kasih pada Nabi SAW. Wallahualam. Baik, dan dengan itu terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru, dan antara komen terakhir yang ingin kita bacakan daripada Walidah, katanya harap ada lanjut akan datang. Dan daripada Wahab Razif katanya kunci utama untuk amalkan tarikat ini adalah adab. Adab nombor 1, amalnya jatuh nombor 2. Kalau ada fail, amalnya pasti ke laut.